Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahid Firdaus bin Syafian. Saya akan menerangkan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama adalah definisi psikologi. Ia berasal daripada tamadun Greek purba, iaitu daripada psycho dan logos. Psycho bermaksud jiwa dan logos pula adalah maksud kajian mengenai sesuatu. Jadi psikologi bermaksud satu kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang. Seterusnya adalah sejarah perkembangan psikologi. Ia dibahagikan kepada beberapa fahaman dan aliran yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh psikologi. Yang pertama adalah aliran interaksionisme. Ia diperkenalkan oleh René Descartes pada tahun 1595 hingga 1650. Beliau ialah seorang ahli falsafah dan pakar matematik Perancis. Ia mengatakan bahawa manusia terdiri daripada gabungan pemikiran dan badan atau jasad dan roh. Dan ia juga menentang pada pendapat dualisme, iaitu manusia terdiri daripada jasad yang terpisah daripada roh. Seterusnya adalah aliran empirisme. Ia timbul pada abad ke-17 dan 18 di England. Tokoh terkenal pada masa itu adalah John Locke pada tahun 1632 hingga 1704 dan George Berkeley pada tahun 1685 hingga 1753. John Locke mengemukakan konsep tabula rasa, iaitu jiwa manusia kosong semasa dilahirkan. Yang ketiga adalah aliran strukturalisme. Tokohnya ialah Wilhelm Wundt pada tahun 1632 hingga 1920. Ia mengkaji perasaan, sikap, persepsi dan tanggapan individu terhadap sesuatu keadaan. Ia telah membina makmal psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Dengan itu, ia digelar bapa psikologi. Selain itu adalah aliran fungsionalisme. Ia diasaskan oleh John Dewey pada 1859 hingga 1952 dan William James pada tahun 1842 hingga 1910 ke menekankan pengalaman sedar dan tingkah laku, dan juga mengkaji bagaimana manusia menggunakan minda untuk berfikir dan menghasilkan tingkah laku. Seterusnya adalah aliran behaviorism. Ia diasaskan oleh J.B. Watson pada tahun 1878 hingga 1958. Beliau popular dengan teori pelaziman klasik yang menjalankan kajian ke atas seorang kanak-kanak bernama Albert dan seekor tikus putih. Watson telah menerbitkan pendapatnya dalam Psychology as the Behaviorist Views It. Dan artikel tersebut mengatakan bahawa psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkah laku yang nyata, overt behavior. Seterusnya adalah aliran psikologi Gestalt. Ia berpendapat bahawa manusia mempersepsi dunia di dalam bentuk satu keseluruhan, unitary whole, atau Gestalt, keseluruhan pola atau terorganisasi. Terdapat 3 tokoh dalam aliran psikologi Gestalt ini, iaitu Max Wertheimer pada tahun 1880 hingga 1943. Kedua, Wolfgang Kohler pada tahun 1887 hingga 1967. Ketiga adalah Kurt Kafka pada tahun 1886 hingga 1941. Seterusnya adalah aliran humanistik. Ia diasaskan oleh Abraham Maslow 1908 hingga 1970 dan Carl Rogers pada tahun 1902 hingga 1987. Mereka menekankan cara fikiran, pengamatan serta interpretasi seorang individu tentang sesuatu peristiwa atau kejadian. Mereka juga mempunyai bahawa seorang individu bertanggungjawab ke atas tindakannya. Seterusnya adalah aliran kognitivisme yang dipelopori oleh tokoh psikologi Gestalt, Piaget, Vygotsky, Gardner, Branner dan Ausubel yang mengkaji pemikiran manusia, persepsi, kognisi, metakognisi, kemahiran fikir, kemahiran belajar dan lain-lain. Akhir sekali adalah aliran konstruktivisme yang diasaskan oleh von Glassford, Piaget, Vygotsky, Comfrey dan Seymour Papert. Mengambil kira bagaimana individu membina kefahaman terhadap bahan yang dipelajari dan menekankan peranan aktif pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya adalah jadual ringkas sejarah pengembangan psikologi. Ini adalah terdapat jadual ringkas pengembangan sejarah psikologi. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulannya terdapat beberapa persamaan dan perbezaan yang boleh dilihat daripada konsep psikologi dahulu dan sekarang. Konsep ini mempunyai kelebihan tersendiri dan dipraktikkan mengikut keadaan. Pada masa itu, ahli psikologi telah menggunakan pelbagai jenis pendekatan untuk menerangkan konsep yang mereka kemukakan
di dalam usaha untuk mengkaji tingkah laku manusia dengan lebih mendalam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berceritakan tentang pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini ia tidak memberikan perhatian kepada peristiwa yang berlaku di dalam mental secara sedar ataupun tidak sedar, tetapi ia dapat diberi tumpuan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan secara nyata atau tidak nyata. Watson yang merupakan ahli psikologi terkenal menekankan bahawa behavior atau tingkah laku dan proses mental adalah hasil daripada pembelajaran. Tingkah laku seseorang ini dipengaruhi oleh persekitarannya dan ia tidak melibatkan unsur dalaman. Untuk pengetahuan semua, behaviorisme ini hanya menganalisa perilaku yang boleh dilihat, diukur, dilukis dan diamalkan. Ia dikenali dengan nama teori belajar kerana seluruh perilaku manusia adalah hasil daripada belajar. Tokoh terkemuka iaitu Pavlov dikaitkan dengan pelaziman klasik yang melakukan eksperimen ke atas seekor anjing bagi menunjukkan berkaitan antara rangsangan dengan gerak balas. Selain itu, terdapat juga ahli psikologi yang terkemuka yang bernama Thorndike. Beliau memperkenalkan pelaziman cuba jaya yang memperkenalkan prinsip asas pembelajaran iaitu pengaruh ganjaran dan dendaan. Pelaziman cuba jaya ini merupakan prinsip pengaruh ganjaran dan dendaan. Menurut Thorndike, ganjaran dapat menggalakkan organisma mengulangi sesuatu gerak balas dan denda pula dapat menyekat organisma daripada melakukan gerak balas tersebut. Di samping itu, terdapat juga ahli psikologi yang terkemuka yang bernama Skinner. Skinner pula memperkenalkan pelaziman operan yang mengukur pengaruh ganjaran dan dendaan. Beliau telah membuat eksperimen dengan melibatkan seekor tikus dan merpati. Melalui eksperimen tersebut, beliau telah mengukur proses pembelajaran dengan menukar frekuensi ganjaran dan dendaan. Menurut Skinner, peneguhan itu boleh bersifat negatif ataupun positif. Peneguhan bermaksud perkara yang dilakukan bagi menggalakkan sesuatu perilaku itu diulangi. Peneguhan positif adalah memberi ganjaran setelah perilaku itu ditunjukkan dan diulangi sehingga sebati dalam diri. Manakala peneguhan negatif pula, ia adalah rangsangan serta-merta yang menyebabkan rasa tidak selesa atau menyakitkan selepas melakukan gerak balas. Terusnya, pendekatan psikoanalitik. Pendekatan psikoanalitik ialah kepercayaan bahawa tingkah laku manusia boleh dipengaruhi oleh proses psikologi tidak sedar di mana diri kita juga tidak sedar apa yang berlaku. Tingkah laku kita dipengaruhi oleh konflik, dalaman, dorongan, kemahuan dan motif yang tidak disedari. Sigmund Freud telah membahagikan struktur psikik kepada 3 bahagian iaitu ID, ego dan superego. Beliau percaya setiap bahagian ini mempunyai satu set operasi psikologi. Ia adalah sumber dorongan dan nafsu yang diwarisi. Ia tidak mempunyai pengaruh dari dunia realiti. Manakala ego bertanggungjawab dan cuba mengawal dorongan dan desakan agar lebih dekat dengan kehendak persekitaran. Ego ini dia secara perlahan dia ambil tanggungjawab untuk menjadi dorongan kepada yang lebih mengikut kehendak moral dan piawai etika masyarakat. Superego pula merupakan sumber awal suara hati, iaitu kebolehan membezakan yang baik daripada yang buruk. Superego ini muncul secara perlahan apabila seseorang kanak-kanak itu memula mempelajari peraturan yang digunakan oleh bapa mereka untuk menginterpretasi jangkaan masyarakat. Menurut Sigmund Freud, pendekatan ini mempunyai matlamat dan kaedah yang berbeza-beza. Jika berlaku konflik antara ego dan superego ini, ia akan menyebabkan kecelaruan mental berlaku dalam diri seseorang. Oleh hal yang demikian, pendekatan ini dapat membantu kita untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang personaliti seseorang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nur Atika binti Abdul Hakim. Saya nak terangkan tentang pendekatan konektivisme. Pendekatan konektivisme ni adalah pendekatan yang memberi perhatian khusus berkaitan proses pemikiran manusia seperti kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran belajar dan motivasi. Ahli psikologi percaya bahawa peristiwa dalaman yang berlaku pada seseorang mesti dikaji jika keseluruhan tingkah laku ingin difahami. Pendekatan ini sangat berbeza dengan pendekatan psikoanalisis iaitu yang memberi fokus kepada pemikiran yang tidak sedar dan pendekatan behaviorisme iaitu yang memberi fokus kepada faktor persekitaran dan tingkah laku. Pendekatan humanistik pula berpendapat manusia adalah individu yang bebas dan baik dengan potensi untuk berkembang dan juga mempunyai sasaran untuk dicapai. Psikologi telah mengemukakan teori hierarki keperluan Maslow 1970. Teori ini mengatakan bahawa manusia tidak akan berasa puas dengan apa yang telah dicapai. Rujuk Raja 1.4 hierarki keperluan Maslow daripada keperluan peringkat bawah iaitu makanan dan air hingga ke peringkat keperluan yang paling tinggi iaitu perwujudan kendiri. 1956 mengatakan bahawa manusia sentiasa berusaha memahami diri sendiri, mempengaruhi dan mengawal perlakuan dirinya dan orang lain. Kesimpulannya, ianya lebih fokus kepada kemahuan seseorang dan menekan tentang keunikan dan kebebasan mereka. Okey, akhir sekali pendekatan biologi yang dikenali sebagai pendekatan biomedik serta model penyakit atau model perubatan. Model ini mengandaikan bahawa manusia adalah sistem fizikal dan mesti difahami daripada sudut fizikalnya. Setiap pendekatan psikologi mempunyai kelebihan dan kelemahan. Tetapi setiap pendekatan memberi sumbangan kepada banyak cabangan penyelidikan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farah Zulaika binti Syarizal. Okey, saya akan mulakan dengan pengertian psikologi pendidikan. Psikologi menggabungkan dua bidang iaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi ialah kajian saintifik tentang pemikiran dan tingkah laku individu dan kumpulan individu. Pendidikan pula merupakan proses mengembangkan potensi dan kemahiran individu di dalam bidang tertentu. Psikologi pendidikan termasuk kajian mengenai perkembangan manusia, pembelajaran, ingatan, motivasi, pengurusan bilik darjah dan pengujian serta penilaian pelajar. Menurut pandangan beberapa ahli psikologi antaranya Boris dan Tombari, Clifford iaitu Hansen and Eller dan Grinder. Menurut Boris dan Tombari mengatakan bahawa psikologi pendidikan ialah satu disiplin yang memberi fokus kepada pengetahuan teoretikal dan pengetahuan empirikal mengenai pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Manakala Clifford di dalam Hansen and Eller mengatakan psikologi pendidikan sebagai aplikasi pendekatan-pendekatan psikologi bagi menyelidik proses pendidikan. Dan akhir sekali Grinder iaitu mengatakan psikologi pendidikan mengaplikasikan pengetahuan psikologi ke dalam situasi bilik darjah. Psikologi pendidikan berguna bagi guru dan memahami tingkah laku pelajar dan memudahkan proses pembelajaran serta pengajaran. Tujuan psikologi pendidikan adalah memahami, iaitu memerihal dan menerangkan tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Matlamat ahli psikologi tertumpu kepada 4 bidang, iaitu memerihalkan, iaitu describe, menerangkan, iaitu explain, mengawal, iaitu control, dan meramalkan, iaitu predict sesuatu perlakuan. Tujuan psikologi pendidikan pula membolehkan guru meramal tingkah laku dan kegemaran pelajar pada peringkat umur tertentu serta merancang peneguhannya sesuai dalam usaha mengawal tingkah laku dan memotivasikan mereka. Selanjutnya, saya akan teruskan dengan kepentingan psikologi kepada guru. Terdapat beberapa sebab mengapa guru perlu memahami dan mempraktikkan psikologi pendidikan, iaitu yang pertama, membolehkan guru memahami tingkah laku pelajar dan membantu pelajar lebih memahami diri mereka sendiri. Kerana membantu guru merancang objektif dan matlamat pembelajaran yang sesuai dengan pelajarnya dan merumuskan langkah-langkah supaya pelajarnya dapat mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat meramalkan tingkah laku pelajar, apa yang digemari dan tidak disenangi mengikut peringkat umur tertentu. Dan yang ketiga, guru dapat mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Yang keempat, guru dapat mereka cipta soal selidik yang mudah di dalam mengenal pasti tahap perkembangan pelajarnya, terutama pelajar bermasalah. Setelah guru mengetahui aras perkembangan pelajar, dapatlah dia menyediakan program atau aktiviti yang sesuai untuk pelajar tersebut di dalam meningkatkan prestasi pembelajarannya. Yang kelima, dapat menjalankan penyelidikan berkaitan isu dalam bidang pendidikan, merangkumi masalah disiplin seperti masalah disiplin di bilik darjah, ponting sekolah, merokok dan sebagainya. Data dan maklumat yang diperoleh akan dapat membantu guru mendorong pelajar menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajarannya. Dan yang keenam, dapat membantu guru memahami personaliti dan konsep kendiri pelajar yang mendorong ke arah pembentukan konsep kendiri yang positif. Dengan ini, guru akan dapat mendorong pelajar itu ke arah yang lebih baik. Oleh itu, subjek psikologi pendidikan ini perlu dibekalkan kepada guru kerana tugasnya bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga dalam melahirkan seorang manusia yang kamil, berbaik budi serta bertanggungjawab kepada keluarga, bangsa dan agama. Dan yang terakhir, saya akan terangkan tentang rumusan, iaitu psikologi secara ringkasnya salah satu cabang penyiasatan saintifik ke atas mental dan tingkah laku manusia dan haiwan. Yang kedua, sejarah perkembangan psikologi bermula semenjak zaman Greek Purba sehingga kini dengan kewujudan pelbagai fahaman dan aliran psikologi seperti interaksionisme, empirism, strukturalism, fungsionalism, behaviorism, humanistik, kognitism dan juga konstruktivism. Ahli-ahli psikologi menggunakan pendekatan behaviorism, psikoanalitik, humanistik dan biologi untuk menguraikan konsep berkaitan dengan tingkah laku manusia. Dan yang terakhir sekali adalah semua pendekatan tersebut penting dalam psikologi pendidikan yang bertujuan untuk memahami dan mencari penyelesaian bagi masalah tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.